Salam guys, Muaz Malik di sini dan ini adalah merupakan smartphone gaming terbaru daripada Asus iaitu Asus ROG Phone 3. Dan by this time pun aku rasa korang mesti dah fully aware lah tentang kewujudan smartphone ni kan. Korang mesti dah tahu dah semua benda yang korang perlu tahu berkenaan dengan smartphone ni. Jadi yang tinggal sekarang ni bagi aku hanyalah tinggal pendapat peribadi aku je lah berkenaan dengan smartphone ni kan. Kalau nak disimpulkan secara mudah, Asus ROG Phone 3 ni aku memang boleh kata dia adalah smartphone gaming terbaik lah yang korang boleh dapatkan dalam pasaran sekarang ni. Sebab apa dia terbaik? Dia bukan terbaik sebab spek dia je tau. Spek dia memang powerful lah. Tapi untuk jadi sebuah smartphone gaming yang bagus, dia tak boleh berpandukan spesifikasi dia je. Korang kena tengok juga dari segi penawaran software dia. Maka korang pun tahu yang mana Asus ROG Phone 3 ni dia memang banyak didatangkan dengan feature-feature khas lah untuk digunakan untuk memberikan pengalaman gaming yang maksima. Contohnya, dia ada launcher untuk game tu sendiri iaitu Armoury Crate yang mana kat sini korang boleh customize macam-macam lah. Korang boleh turn on kan X mode yang mana bila korang turn on kan benda ni, dia akan pastikan phone tu boleh kekal lama dalam clock speed yang tertinggi. Lepas tu dalam masa yang sama, korang boleh tuning dia punya CPU, tuning dia punya GPU, tuning dia punya touch response, key mapping. Lepas tu dalam game pula dia ada Genie yang mana dekat sini bila korang swipe dari kiri tu, korang boleh mainkan lagi kan. Macam-macam korang boleh buat. Korang boleh turn off kan incoming notification, korang boleh tambah crosshair, record gameplay, tengok real time info. And bayangkan kalau korang nak terus buat live streaming pun boleh. So itu dari segi software. Dari segi hardware pula pun memang bagus juga sebab Asus ROG Phone 3 ni dia didatangkan dengan penggunaan chipset yang paling powerful sekali yang korang boleh dapat iaitu Snapdragon 865 Plus. Lepas tu skrin depan dia ni pula adalah skrin jenis OLED, siap dia punya refresh rate sampai 144Hz. Kemudian dia ada air trigger yang mana tahun ni dia punya air trigger ni lagi advance daripada tahun yang sebelumnya. Dan lepas tu dia ada stereo speaker, bateri dia 6000 mAh dan dalam kotak dia siap bundle sekali dengan Aero Active Cooler 3.0. Jadi kat sini memang kau boleh nampak lah yang mana approach Asus untuk Asus ROG Phone 3 ni dia memang terlampau. Actually kalau tak over rasanya kalau aku kata dia memang agak ekstrim. Which is semua benda ni memang bagus lah sebenarnya. Aku memang suka. Lagipun sebagai sebuah smartphone yang memfokuskan untuk memberi pengalaman gaming yang sejati, dia memang wajib untuk ada semua ni, untuk nampakkan ROG Phone 3 ni adalah smartphone gaming yang lebih superior daripada gaming phone lain yang ada dalam market. Dan dalam masa yang sama dia akan nampak lebih relevan untuk dibeli bagi tujuan mobile gaming ni. Tapi walau bagaimanapun tak semuanya sempurna lah untuk smartphone ni. Tak semuanya indah lah. Bagi aku sepatutnya ada banyak lagi pembaharuan yang Asus boleh letak dekat Asus ROG Phone 3 ni untuk at least menampakkan yang mana smartphone ni adalah lebih bagus, dia punya upgrade tu daripada versi yang tahun lepasnya which is ROG Phone 2. Contohnya dia punya air trigger dekat atas ni. Kalau tahun lepas aku of course lah sukalah dengan teknologi ni sebab dia nampak macam futuristic kan, dia ada haptic feedback, macam pakai konsol lah bila kita main game dekat phone tu kan. Tapi itu tahun lepas. Tahun ni Asus dia kena ambil kira juga sebab dalam market sekarang kita ada Black Shark 3 Pro which is pada Black Shark 3 Pro ni dia ada trigger juga dekat atas ni, sama macam Asus ROG Phone 3 ni. Tapi dia punya trigger tu adalah trigger jenis physical, siap boleh keluar masuk lagi kan. Jadi bila aku dah pernah menggunakan physical trigger button dekat Black Shark 3 Pro tu, lepas tu aku kembali menggunakan Asus ROG Phone 3 ni yang menggunakan haptic feedback ni, dia memang automatic buatkan aku rasa macam dia rasa macam tak best tau. Dia macam, yelah, bila kita dah ada benchmark yang lebih bagus daripada benda ni, dan feel menggunakan haptic feedback ni, dia macam tak sama lah bila rasa dia tu bila kita menggunakan trigger button jenis physical yang boleh ditekan. Sebab dengan physical button tu, dia akan membuatkan korang rasa lebih engaging tau bila time gaming tu. Kedua, untuk sebuah smartphone gaming, bayangkan Asus ROG Phone 3 ni, dia tak ada port audio jack. Dia orang buang port audio jack tu. Like, kan tahun lepas memang dah elok-elok ada audio jack tu.
yang pergi buang buat apa? Okay, fine lah, korang bagi option untuk pakai jack tu dekat aeroactive cooler tu sebab dia ada lubang tu. So kira thanks lah Asus lah sebab korang still letakkan benda tu kat situ kan. Tapi persoalannya, tak semua orang akan gunakan aeroactive cooler tu bila nak pakai smartphone ni untuk gaming. Even aku sendiri pun keluar pergi mana-mana memang aku tak ada bawa lah aeroactive cooler 3.0 terkulu kilir pergi mana-mana aku nak pergi kan. So lebih baguslah sebenarnya kalau Asus ROG Phone 3 ni dia didatangkan dengan lubang port jack tu dekat body smartphone ni. Tapi itulah, tak apalah, at least dalam kotak Asus adalah bagi satu dongle ni kan, dongle USB-C tu audio jack. And dongle dia ni pun bukan dongle cak ayam yang selalu brand lain bagilah. Sebab dongle ni dia support high res punya audio tau, 24 bit standard. So kalau korang nak gunakan untuk selain main game tu dengan lagu contohnya, dia akan mampu untuk produce audio yang sangat baik. Dan yang ketiga, Asus ROG Phone 3 ni dia memang very hot stuff. Bukan hot stuff sebab dia bagus, tapi hot stuff sebab dia panas gila. Sepanjang penggunaan aku, Asus ROG Phone 3 ni dia akan panas dalam dua situasi. Pertama, bila kita decide untuk main game, dan yang kedua, bila kita charging. Yang mana aku memang pelik lah, kenapa boleh jadi sampai macam ni kan? Kata dia ada sistem cooling yang bagus lah, apa benda tu semua kan. Tapi end up bila main game dia punya panas tu, aku memang tak boleh nak cakap lah. Dia panas dekat belakang, which is panas gila. Lepas tu dekat frame dia ni pun panas. Lepas tu dekat skrin depan dia ni pun panas juga. So bila jadi macam ni, memang time gaming tu kan, aku tak tahu lah, dia rasa memang tak selesa lah untuk pegang smartphone ni. So aku assume kat sini yang mana kepanasan dia ni adalah disebabkan teknologi penyejukan dia, yang mana dia akan cuba distribute kepanasan CPU tu kepada body smartphone. Dan disebabkan Snapdragon 865 Plus ni, dia memang jenis overclock punya chipset, so dia terlampau panas sangat. Jadi bila dia distribute dekat body smartphone ni, dia jadi extremely memang terlampau hot. Tapi yang pentingnya, walaupun dia hot macam mana pun, dia panas dia macam mana tak selesa pun, bila korang main game tu, dia memang tak ada masalah drop frame tu semua kan. Kena pula bila korang turn on kan X mode tu, dia boleh maintain clock speed yang tinggi. So memang jarang lah dia ada throttling bila korang main game lama-lama tu. And aku rasa itu je lah kot kelemahan dia kan. Untuk lain-lain benda, aku rasa ROG Phone 3 ni memang tak ada masalah. Kamera dia pun aku boleh kata agak not bad juga, walaupun kadang-kadang tu dia macam nampak lah agak struggle pada kawasan yang terlampau cerah atau pada kawasan yang terlampau gelap. Tak kisahlah time ambil gambar ke ataupun dalam video ke, still bagi aku dia mampu untuk produce gambar dan video yang keseluruhannya aku boleh kata agak baik. Kemudian skrin dia pun memang sedap untuk digunakan, good quality punya skrin, touch response pun bagus, and refresh rate dia pun tinggi, boleh pergi sampai 144Hz. Memang super duper extra smooth lah bila korang guna. Tapi itulah, personally dekat smartphone ni aku sebenarnya just letak pada 120Hz je. Reason dia adalah disebabkan aku tak nampak banyak sangat perbezaan tau di antara 120 dengan 144Hz tu. So oleh itu, kalau aku tak boleh nak beza, so better aku letak dekat 120Hz je. And sama bila aku letakkan dekat 120Hz ni, dalam masa yang sama dia boleh jimatkanlah sikit bateri tu kan, sebab dia lagi tinggi refresh rate, lagi kuat dia makan bateri. After that, design back panel dia pun kita boleh nampak lah dia tone down sikit daripada tahun lepas tu, which is memang aku suka. Dia tak adalah nampak macam kelang kabut sangat kan, memang subtle je design dia tu. Lepas tu kat bahagian belakang ni, kat tengah ni, benda ni mesti wajib ada lah, which is korang boleh nampak dia ada logo ROG RGB yang menyala. Dan kemudian korang akan nampak ada vent kecil sikit dekat bahagian belakang ni. So dengan adanya vent ni, kita boleh assume lah yang mana sama macam tahun-tahun yang sebelumnya Asus ROG Phone 3 ni, dia tak ada, dia bukan kalis air. Satu lagi benda yang aku suka tentang Asus ROG Phone 3 ni adalah disebabkan dia berikan theme jenis klasikal, which is bila korang apply theme klasikal ni, dia akan nampak macam stock Android lah, which is memang aku lebih prefer lah macam ni. Sebab kalau korang beli smartphone ni, by default dia didatangkan dengan theme yang style gaming yang memang nampak serabut lah, dengan ikon dia memang pelik kan. Aku tak tahu macam mana dia boleh design benda macam tu, which is memang terus terang lah aku cakap, memang sampah gila dia punya theme dia tu. Jadi bila dia orang bekalkan dengan theme klasikal ni, aku memang selega sikit lah untuk gunakan smartphone ni kan. So terus aku jadi suka dengan smartphone ni. Kemudian pada bahagian depan ni, dia punya dua stereo speaker dia memang terbaik dalam pasaran. Dia memang mampu untuk produce sound dengan sangat cemerlang. And bila kita combo dengan skrin dia yang besar and speaker dia yang macam ni, memang cukup mantap lah kalau korang nak gunakan phone ni untuk tujuan gaming ataupun entertainment, layan movie tu semua. Satu lagi yang aku suka tentang smartphone ni adalah dari segi dia punya sistem penjagaan bateri dia yang baik. Dengan fast charger 30W ni, bila kita charge tu, dia memang laju, cepat naik untuk sampai ke 100%. Tapi walaupun cepat, macam aku cakap tadi, dia akan membuatkan smartphone ni rasa panas. Dan panas ni memang tak baik untuk kesihatan bateri. Jadi dalam setting, korang sebenarnya boleh enablekan slow charge 10W. And dalam masa yang sama juga, korang boleh cut dia punya charge cycle tu, daripada dia pergi 100%, dia boleh pergi ke 80 ataupun 90%. Jadi walaupun dia punya charging tu akan jadi lebih slow, dia punya capacity bateri pun takkan go sampai 100%. Untuk
long term usage, hayat kesihatan bateri pada smartphone ni memang akan terjaga. Dia akan lebih lambat lah untuk rosak bateri dia tu. Dan last kali yang best dia tentang Asus ROG Phone 3 ni adalah disebabkan Asus tu sendiri. Sebab Asus dia nampak macam memberikan 100% lah untuk memberikan pengalaman gaming terbaik bila korang menggunakan smartphone ni. Contohnya, macam diorang punya game library yang memang sangat luas, sangat banyak dengan game-game yang support untuk higher refresh rate game. Dan dari segi dia punya aksesori tambahan pun, diorang offer macam-macam lah yang kita orang boleh guna. Dia ada controller sendiri, earphone Type-C sendiri, docking station sendiri, and banyak lagi. Yang mana benda ni macam satu option tambahan lah. Kalau macam korang rasa apa yang Asus bagi dalam kotak tu tak cukup lagi untuk korang, then korang boleh invest lah untuk beli semua aksesori dia tu kan. Sebab aksesori ni semua memang dicipta khas untuk Asus ROG Phone 3 ni. Jadi kesimpulannya kat sini, apa yang aku nampak, Asus ROG Phone 3 ni memang adalah sebuah smartphone yang bagus untuk gaming. Sebab smartphone ni memang smartphone gaming, and banyak feature-feature di dalam ni pun adalah lebih memfokuskan untuk memberikan pengalaman gaming yang lebih baik. Maka kalau korang ni adalah orang yang memang betul-betul memang menghabiskan masa korang tu untuk gaming, memang mobile gaming ni dah memang sebati dengan hidup korang, memang siang malam korang main game, and bila korang main game tu memang korang nak sangat pengalaman gaming yang memang betul-betul optimize, yang paling terbaik yang korang boleh dapat, korang perlukan higher refresh rate tu, korang perlukan dua stereo speaker yang bagus tu semua, dan baru aku boleh nasihatkan untuk korang angkat smartphone ni. Otherwise, kalau korang ni adalah lebih kepada casual user yang mana main game pun sekali-sekala je, and bila korang main game sekali-sekala secara casual ni, memang korang, aku boleh guarantee lah korang akan langsung takkan menggunakan segala jenis feature yang ada pada smartphone ni. So dekat sini aku rasa it's better korang skip je lah smartphone ni kan. Baik-baik korang habiskan duit korang tu dekat smartphone flagship yang lain. At least kalau korang spend duit tu dekat smartphone flagship lain tu, korang boleh dapat lah at least kamera yang lebih bagus kan, kamera yang flagship kan. Jadi dengar sini nasihat aku, hanya beli Asus ROG Phone 3 ni kalau korang betul-betul memang betul punya betul mobile gamer sejati. Jadi guys, sampai di sini saja video perkongsian aku untuk hari ini. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.